Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Syarif Zamawang dalam berita pagi Sabah edisi Khamis 21 Disember 2023. Seramai 28 orang bebas berlesen OBB dilepaskan dari Jabatan Penjara Sabah menerusi program pelepasan bantuan secara lesen PBSL Ehsan Madani, kepulangan yang dinanti sempena sambutan Krismas tahun ini. Pelepasan itu dilaksanakan serentak di seluruh negeri semalam. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Timbalan Komisioner Penjara TKP Nora Musa berkata 14 OBB berkenaan daripada Penjara Pusat Kota Kinabalu, 7 penghuni penjara Sandakan, 6 penghuni penjara Tawau dan seorang penghuni penjara Lahad Datu. Dalam perkembangan sama, Nora memberitahu secara keseluruhannya penjara Sabah masih lagi sesak. Secara keseluruhannya, penjara Sabah masih lagi sesak, tetapi kadarnya sudah berkurang disebabkan kita ada penjara baru yang kita buka satu, penjara Lahad Datu. Jadi, dua institusi yang paling sesak ni, Tawau dengan Kota Kinabalu, kita pindahkan pergi ke sana. Nora berkata program pemulihan dalam komuniti juga membantu mengurangkan kesesakan selain mengurangkan kos perbelanjaan penghuni penjara terbabit. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK komited memperkasa peniaga kecil menerusi pewujudan 20 kios khusus untuk peniaga kecil tembakau di Inanam. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nurliza Awang Ali berkata pembinaan kios melibatkan peruntukan RM530,000 daripada Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dibina dalam tempoh 3 bulan dan siap awal Disember lalu. Datuk Nurliza berkata 6 lagi kios akan dibangunkan di kawasan itu khusus untuk peniaga makanan dan minuman melibatkan peruntukan RM630,000. Ketika ini kerja-kerja penyediaan pelan pembangunan sedang dilaksana dan projek pembinaan dijangka siap menjelang Februari tahun depan. Secara keseluruhan dapat disiapkan dan ini merupakan dapat kami kembangkan sebagai salah satu kawasan tarikan pelancong. Sebab kita tengok kawasan 20 gerai ini merupakan mereka-mereka yang meniaga tembakau dan laru. Yes, ini yang tradisi. Jadi kita dapat menggunakan kawasan ini dan sedikit kawasan ruang yang ada untuk usaha membangunkan industri pelancongan. Datuk Nurliza bercakap kepada pemberita di Inanam selepas penyerahan kunci kios kepada penjajah pasar tradisi Inanam yang disempurnakan Adun Inanam, Peto Galim. Pejabat Adun Karamunting mengambil inisiatif mengadakan gotong royong mega dan bersepadu di tepi Jalan Cecily yang terletak di kawasan bukit dan dipenuhi dengan banyak pokok. Pegawai khas Adun Karamunting, Yap Siumin berkata, langkah itu penting bagi memotong pokok yang berisiko tumbang sekaligus mengelak berlakunya kemalangan. Yap berkata walaupun jalan tersebut bukan jalan utama, namun kebanyakan pengguna masih menggunakan jalan tersebut yang merupakan jalan alternatif menuju ke bandar. Kita memang setuju juga untuk fasa 2 ataupun fasa 3. Until seluruh Sicily ini selamat. Kita punya penduduk pun tidak akan mengalami risiko yang tumpang pokok ini. Supaya keselamatan semua penduduk Karamunting dan juga penduduk Sandakan. Sementara itu, Pegawai Perhubungan Parlimen Batu Sapi, Faisal Ibrahim berkata pihaknya sentiasa memberi kerjasama bagi memastikan keselamatan dan keselesaan kepada seluruh pengguna jalan raya tersebut. Aktiviti gotong royong ini turut dibantu Majlis Perbandaran Sandakan, Jabatan Kerja Raya, Angkatan Pertahanan Awam, SESB dan TM selain kontraktor yang dilantik. Kota Kinabalu mendahului kutipan pingat dalam kejohanan Sukan Sabah Saga 2023 dengan 11 emas, 4 perak dan 10 gangsa setakat pukul 10 malam tadi. Meninggalkan saingan terdekat Sandakan di tempat kedua dengan 8 emas, 3 perak dan 7 gangsa. Berbaki 2 hari lagi saingan Saga menyaksikan 94 pingat emas menjadi rebutan hari ini. Antara penyumbang terbesar pingat hari ini membabitkan Sukan Pencak Silat yang menawarkan 23 emas diikuti Sukan Karate yang mempertandingkan 18 pingat emas. Turut menjadi tumpuan hari ini olahraga yang menawarkan 16 emas diikuti tinju dengan 10 emas. Semalam, Keningau cemerlang di Kompleks Sukan Penampang apabila merangkul juara berganda kategori lelaki dan wanita menerusi rugby.
Dua pemainnya Muhammad Amirul Sabri dan Ivy Chelsea turut dipilih sebagai pemain terbaik lelaki dan wanita. Persediaan kami telah bermula sejak 3 bulan yang lepas lah untuk latihan setiap petang dan memang pemain-pemain saya banyak berkorban lah. Berkorban untuk menghadiri latihan dan telah memberikan dan menunjukkan semangat yang cukup baik. Untuk masa sekarang, bagi saya ini adalah pencapaian yang terbaik yang saya pernah dapat dan alhamdulillah saya bersyukur karena dapat berpeluang untuk mewakili daerah Keningau dan juga dapat menjuarai Saga pada tahun ini. Sepanjang pemilihan Saga ini memang banyak dia punya halangan. Satu, kebanyakan kami masih sekolah. Yang kedua, cara kami mengurus masa sekolah dengan training itu sangat-sangat sukar. Sebab kami ini 1 minggu sebelum baru kami dapat menginap bersama untuk training bersama. Sementara itu, pingat perak dan gangsa masing-masing dimenangi daerah Sandakan dan Putatan bagi kategori lelaki, manakala perak dan gangsa kategori wanita dimenangi Tuaran dan Penampang. Sementara itu, acara badminton yang menutup saingan semalam menyaksikan Kota Kinabalu dan Tuaran masing-masing berjaya mengutip 2 pingat emas, sementara Pitas meraih 1 pingat emas. Kota Kinabalu mengutip emas pertama dalam kategori bergu wanita menerusi Arina Satu Samin dan Goh Shin Tong yang menewaskan pasangan Casey Ren Rompong dan Jevin Calvin dari Tuaran. Emas kedua Kota Kinabalu dimenangi Quinton Yap dan Goh Shin Tong dalam acara bergu campuran apabila menewaskan pasangan Daniel Edry dan Audrey Berryland dari Kota Marudu. Sementara itu, emas pertama Tuaran semalam diikuti menerusi perseorangan wanita Saidatul Saadiah Muhammad yang menewaskan Casey Ren Rompong. Emas kedua diperoleh menerusi bergu lelaki Dato' Hanif Isaac Dato' Asra dan Hims Isaiah Shim yang menewaskan pasangan Hafiz Hakimi Hashim dan Muhammad Nur Asar Zunaidi dari Pitas. Muhammad Nur Asar Zunaidi dari Pitas pula memenangi emas menerusi perseorangan lelaki apabila menewaskan pemain Penampang Hans Haikal Azhawari. Sukan Sabah Saga menjadi salah satu kejohanan untuk memilih atlet-atlet karate Sabah yang akan bersaing pada Sukan Malaysia Sukma di Sarawak tahun depan. Setiausaha Agung Persatuan Karate Negeri Sabah, SKA, Julian Chin berkata, lebih 200 atlet karate dari 17 daerah mengambil bahagian dalam kejohanan Saga tahun ini. Julian berkata sukan berprestij ini menjadi platform kepada atlet karate dari seluruh daerah bertanding sebelum dikenal pasti dan dipilih mewakili negeri. Dengan adanya Sukan Saga ini yang memberi satu impak yang lebih baik untuk pembangunan sukan karate di negeri Sabah, ia sebagai salah satu pemilihan untuk atlet Sukma Negeri Sabah yang akan diadakan di Sarawak tahun depan. Jelasnya kejohanan seperti ini dapat menyuntik semangat lebih ramai atlet muda berkecimpung dalam sukan karate. Beliau berkata SKA akan terus melaksanakan pelbagai program pembangunan seperti penganjuran kejohanan, seminar, latihan atlet dan program kejurulatihan. Sementara itu, pengurus pasukan karate Kota Kinabalu, Ayuna Majibin berharap atlet karatenya dapat mempertahankan emas yang dimenangi dalam saga sebelum ini. Untuk tahun ini sebenarnya memang kita pun ada target sendiri, tetapi memandangkan kita punya atlet ada juga yang baru, okey. Jadi mungkin dalam 4 emas, begitulah. Hari ini karate menawarkan 18 pingat emas bagi acara kata dan komiti, individu dan berpasukan. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke Sekara, Palestin pasti merdeka.